tepat pukul 12 lebih Kak, dan sedang menayangkan iklan yang agak sempat penulis ni nak menulis sesuatu di cermin tersebut. Secara tiba-tiba penulis terlihat ada satu tulisan dengan satu bunyi hempasan pintu yang agak kuat. Assalamualaikum, hey guys, it's Aisyah here. So, hari ni saya nak cerita tentang misteri di sebalik PKP. Waktu PKP pada tahun 2020 ramai yang mengalami pelbagai masalah, pelbagai perkara yang orang alami. Seperti contohnya ada yang mengalami masalah dari segi kewangan, ada juga orang yang mengalami masalah dari segi perkara-perkara logistik. So hari ni saya ada 3 cerita yang saya nak ceritakan dekat korang, which is kisah yang pertama adalah berkenaan sewaktu zaman PKP pada tahun 2020, dan kisah yang kedua dan kisah yang ketiga berlakunya zaman PKP pada hujung tahun 2020. So, saya tak nak masa lagi, jom kita start sekarang. Untuk kisah yang pertama ni, saya nak ceritakan kat korang, which is tajuk kisah yang pertama adalah PKP ditemani oleh hantu ataupun lebih tepatnya lagi PKP ditemani oleh hantu. Ini berlaku sewaktu penulis dan keempat orang rakan penulis ni berpindah ke sebuah apartmen di sebelah tanah besar di Pulau Pinang, di mana sebelum penulis berpindah ke sebuah apartmen ni, penulis ni tinggal di sebuah flat yang berhampiran dengan apartmen ni. Tapi penulis dan rakan-rakan penulis ni decide untuk berpindah ke apartmen tu sebab harga apartmen dengan flat tu tak jauh beza. Lagi pula pada waktu tu apartmen tu baru saja siap dibina, jadi sekitaran apartmen tu pasti lebih lawa dan lebih bersih pada waktu tu. Penulis dan rakan penulis ni berpindah ke situ pada awal bulan Januari 2020, dan apartmen ni mempunyai 2 blok dan mempunyai 14 tingkat, di mana penulis dan rakan-rakan penulis ni menyewa sebuah rumah di tingkat 7, dan setiap tingkat dekat apartmen tu mempunyai 6 unit rumah. Tetapi pada waktu tu tak ramai lagi orang yang masih menghuni dekat apartmen tersebut, disebabkan apartmen tu baru saja siap dibina, jadi mesti tak ramai lagi orang yang menghuni dekat tempat tu. Jadi pada awal bulan Januari 2020 memang tak ada sebarang perkara mistik pun yang berlaku. Tetapi masuk saja pertengahan bulan Februari 2020, pelbagai gangguan mistik yang telah berlaku. Contohnya gangguan mistik telah berlaku ialah dari segi kehilangan barang. Contohnya kehilangan remote TV, kehilangan kunci kereta. Kehilangan remote TV ni apabila keesokan paginya, bila salah seorang daripada mereka tu ingin menonton TV, secara tiba-tiba mereka akan perasan remote TV tu hilang, tu dapat dikenal pasti. Jadi dekat situ akan berlaku sedikit perselisihan faham, di mana adik akan jadi aku tuduh kau tuduh aku, macam tu. Tetapi akhirnya mereka semua decide untuk mencari, dan akhirnya itu akan dijumpai dekat dalam kasut, dekat atas Swiss utama tu, dekat balkoni, dan benda yang tak boleh blink sekali remote TV ni dijumpai di dalam mesin basuh. Tapi pada waktu tu mereka macam tak apa, itu macam gangguan yang kecil je. Okay, jadi bukan tu saja gangguan yang mereka alami, malahan ada juga gangguan dari segi kehilangan kunci kereta. Okey, untuk pengetahuan semua, penulis dengan salah seorang rakan penulis ni dengan kereta dan juga motor. Jadi kebiasaannya bila mereka pulang sahaja daripada kerja, kunci kereta dan kunci motor mereka tu akan diletakkan ataupun disangkut dekat dalam rak kunci tu lah. Kalau dekat tu macam gantung dekat rak kunci tu, pasti tak ada sebarang kehilangan, sebab dekat situ tempat yang paling mudah untuk digantung. Apabila mereka ni ingin pergi ke kerja pada waktu tu, secara tiba-tiba akan hilangnya kunci. Waktu tu mereka terpaksalah cari inisiatif lain untuk pergi ke kerja. Apabila mereka pulang saja daripada kerja, baru mereka perasan yang kunci tu elok je tergantung dekat rak tersebut.
Jadi pada satu malam tu mereka berlima termasuk penulis sendiri telah makan dekat luar. Jadi pada waktu tersebut mereka ni bercerita serba sedikit tentang gangguan yang mereka alami. Rupa-rupanya bukan setakat gangguan kehilangan barang sahaja yang mereka alami, malahan terdapat juga gangguan seperti bunyi ketukan. Dia bukan bunyi ketukan, tapi dia lebih tepatnya lagi bunyi tumbukan di dinding, di mana salah seorang rakan penulis ni yang mengalami kejadian pelik ni. Untuk pengetahuan semua, rakan penulis ni ada menyatakan bahawa tepat saja pukul 2 atau pukul 3 pagi pasti dia akan terjaga sebab terdengar bunyi tumbukan yang amat kuat di bahagian dinding sebanyak 3 kali. Pada malam tu juga, selepas saja mereka semua ni pulang daripada makan malam, mereka semua menjenguk rumah sebelah mereka tu, dan bila mereka menjenguk memang sah rumah tersebut memang tak ada orang langsung yang mendudukinya sebab rumah tu kat pintu hadapan je memang dah berhabuk yang penuh gila tai cicak. Jadi apabila Perdana Menteri telah mengumumkan pelaksanaan kawalan pergerakan iaitu PKP pada fasa pertama pada tahun 2020, jadi 4 orang rakan penulis ni telah balik ke kampung masing-masing sebab mereka berempat ni diorang bekerja dari rumah iaitu work from home. Berbeza dengan penulis perlu datang ke tempat kerja sebab mereka bekerja dekat tempat lain. Jadi penulis tak nak dia terpaksa juga duduk secara berseorangan dekat rumah tersebut. Jadi sewaktu Perdana Menteri mengumumkan pelaksanaan kawalan pergerakan iaitu PKP ni, dah habis ramai juga penghuni dekat apartmen tu dah pulang ke kampung masing-masing. Jadi apartmen tu makin sunyi lah time tu. Jadi pada malam pertama pelaksanaan PKP tu, dan pada malam pertama juga penulis ni tinggal bersorangan di rumah. Pada waktu tu memang tak ada sebarang gangguan langsung. Pada malam pertama tu terdapat pelbagai kejadian pelik yang telah berlaku. Salah satu contoh kejadian pelik yang telah berlaku tu ialah ada satu malam tu sewaktu penulis ni tengah makan Maggi dekat depan TV, secara tiba-tiba penulis terdengar bunyi ketukan di pintu yang agak terburu nak masuk ke dalam rumah. Pada waktu tu penulis tanpa berfikir panjang terus ke pintu dan barulah tombol pintu tu, tiba-tiba penulis fikir secara logik bahawa grill dan juga pintu tu berada agak jauh, jadi tak ada satu tangan pun yang boleh untuk pintu tu melainkan bila mereka dah melepasi grill tersebut. Jadi penulis membatalkan niatnya untuk membuka pintu dan penulis menjenguk di tingkap, tak ada seorang pun dekat luar rumah. Pada satu petang, sewaktu penulis sedang melepaskan hajat dekat dalam bilik air, penulis secara tiba-tiba terdengar bunyi orang seperti berdehem di hadapan pintu bilik air. Apabila penulis fikir balik, tak ada orang pun dekat rumah melainkan penulis itu sendiri. Jadi penulis decide dalam keadaan yang agak lama. Jadi penulis akhirnya ambil keputusan untuk keluar daripada bilik air itu sebab rasa macam dah terlalu lama dekat dalam toilet. Jadi penulis pun keluar daripada bilik air itu. Memang tak ada seorang pun dekat depan pintu bilik air. Tetapi apabila masuk saja PKP fasa ketiga pada sebelum bulan puasa, ada satu kejadian ni yang penulis sedang duduk dekat dalam bilik penulis itu sendiri. Secara tiba-tiba suis bilik penulis tu tertutup. Waktu tu penulis fikir macam mungkin blackout. Tapi bila penulis bangun daripada katil, bangun dari tempat berbaringannya, penulis tengok suis tu rupanya dah ditutup. Jadi penulis pun buka suis tu dan penulis secara tak sengaja dia tertegur kenapa benda tu main suis bilik. Jadi apabila penulis menegur benda tu, penulis pun keluar daripada bilik tersebut. Dia secara tiba-tiba suis TV terbuka dan sedang menayangkan iklan yang agak seram. Bukan itu sahaja, satu hari tu sewaktu penulis baru saja pulang daripada shift pagi, penulis ni sedang tidur di atas sofa di hadapan TV. Apabila pukul 4 atau pukul 7 macam tu, apabila penulis tersedar saja terjaga di dalam bilik rakan penulis. Sedangkan pada waktu tu penulis sebenarnya sedang tidur dekat bahagian ruang tamu, tetapi macam mana penulis boleh terbangun dan terjaga di dalam bilik rakan penulis itu sendiri. Bukan tu saja, ada juga satu kejadian ni sewaktu penulis sedang tidur petang di sofa di hadapan TV. Secara tiba-tiba ada orang seperti mencuri macam mak-mak curi kita. Mami, kita bangun pagi tu. Mami, sebelum menjelangnya Ramadan, ada satu ketika ni menonton rancangan ITM dekat TV. Jadi pada waktu tu penulis ni sering buka pintu balkoni. Dia buka pintu balkoni tu sedikit je supaya nak bagi angin malam tu masuk dalam rumah. Secara tiba-tiba penulis ni terdengar sesuatu bunyi yang agak kuat di bahagian pintu balkoni tu. Apabila penulis menoleh dan bila
tak ada sebarang benda pun yang melanggar pintu balkoni tu. Tetapi bunyi tu agak kuat. Jadi penulis tu pun bangun dan pergi ke pintu balkoni tu untuk tengok apakah yang telah melanggar pintu balkoni tu. Jadi penulis ni tengok memang tak ada apa-apa. Bunyi pun risau untuk tutup pintu balkoni tu. Apabila penulis pusing saja selepas daripada tutup pintu balkoni tu dan ingin menuju ke ruang tamu, secara tiba-tiba suis dapur terpadam. Dan pada waktu itu juga penulis agak pucat sebab penulis nampak ada satu sosok wanita sedang berdiri di hadapan penulis dengan baju warna putih dan juga berambut panjang. Dan kemunculan entiti tersebut hanya dalam masa yang sekejap saja. Tetapi pada waktu itu penulis rasa sangat takut dan penulis terus telefon salah seorang rakan penulis tu untuk menemani dia ke suis dapur tu. Walaupun daripada dalam telefon je penulis tu suruh juga rakan itu teman. Jadi pada keesokan harinya penulis ni pun bercerita dekat seorang guard Myanmar dekat pondokan yang menjaga apartmen tu. Jadi guard Myanmar ni agak baik hati. Jadi guard ni akan sentiasa menemani penulis dan bila penulis rasa ada benda yang mengacau dia pada waktu tu. Jadi pada waktu tu memang penulis menghadapi PKP secara berseorangan ditemani oleh entiti misteri tu. So untuk cerita yang pertama ni mungkin tak terlalu seram. Untuk kisah yang kedua kali ini, sewaktu pelaksanaan kawalan pergerakan pemulihan itu PKPP pada hujung tahun 2020. Okey, untuk mengetahui korang sewaktu pelaksanaan PKPP ni, jadi setiap negeri dah boleh rentas daerah, dah boleh rentas negeri. Jadi ada yang dah pergi melancong ke sana ke sini semua. So kejadian yang berlaku dekat Hotel Ipoh sewaktu PKPP. Kisah ni bermula sewaktu penulis dan rakan-rakan penulis ni decide untuk bercuti. Mereka ni memilih Ipoh sebagai tempat bercuti. Jadi mereka ni pun tinggal di sebuah hotel dekat Ipoh. Hotel tu agak lawa, dicat warna hitam gold, tetapi di sekeliling hotel tu terdapat banyak juga bangunan-bangunan kedua. Tetapi hotel tu bukannya sunyi, bukannya kosong dan bukannya tak berpenghuni. Ada je penghuninya. Pada waktu penulis dan rakan-rakan penulis ni dah buat urusan check-in dekat kaunter, penulis dan rakan-rakan penulis ni pun pergilah ke bilik yang mereka dah tempah, yang mereka dah dapat kunci itu. Jadi sewaktu tu penulis hanya letakkan barang. Penulis dan rakan-rakan penulis ni pun pada waktu tu cuma pergi masuk ke bilik air dan hanya ambil wuduk dan solat dekat tempat tu je lah. Jadi selepas mereka ada letak barang, lepas mereka dah solat semua, mereka terus keluar daripada bilik tersebut. Jadi mereka ni pun pergilah explore dekat Ipoh tu. Pada pukul 9 malam macam tu, penulis dan rakan-rakan penulis ni pun pulang ke bilik mereka. Jadi penulis ni merupakan orang yang pertama untuk membersihkan diri dekat bilik mandi tersebut. Jadi pada waktu tu, bila penulis masuk je dekat bilik mandi tu, dekat toilet tu, baru penulis ni dapat perhatikan secara teliti bahawa toilet bilik hotel tersebut memang sangat lawa dan terdapat sebuah cermin yang besar berdekatan dengan sinki. Sebab pada permulaan mereka masuk ke bilik hotel ni, penulis time tu hanya ambil wuduk je. Jadi dia tak dapat nak meninjau keadaan bilik air hotel tersebut. Jadi penulis ni pun menggantungkan towel dan juga pakaian ni dekat tempat gantung yang disediakan. Jadi apabila penulis ni mandi seperti biasa tu memang tak ada apa-apa gangguan pun. Tapi biasalah apabila kita buka air suam, bilik air tu akan jadi berkabus, lagi-lagi di bahagian cermin kan. Bila penulis ni pun dah selesai mandi, penulis ni pun secara tiba-tiba penulis nak ambil pakaian dia, tapi penulis perasan bahawa pakaian yang dia dah gantung secara elok, secara kemas, secara tiba-tiba terjatuh. Jadi apabila penulis tiba di hadapan cermin yang besar tu, penulis nak prank kawan-kawan ni tahu sesuatu dekat cermin tu sebab dia dah berkabus. Bila dah berkabus ni kita boleh tulis something dekat cermin tu kan. Tetapi bila sempat penulis ni nak menulis sesuatu di cermin tersebut, secara tiba-tiba penulis terlihat ada satu tulisan di mana tulisan tersebut tertulisnya perkataan peluang kedua. Jadi pada waktu penulis perasan yang ada terteranya perkataan peluang kedua tu, penulis terus macam pelik. Siapa yang masuk ke
toilet tu. Sedangkan yang masuk ke toilet, yang mula-mula masuk ke toilet untuk membersihkan diri adalah penulis sendiri. Rakan-rakan penulis ni pada waktu tu memang tak masuk lagi kat toilet tu pun. Okay? Penulis rasa macam, yang tu penulis dah rasa macam dah rasa nervous, dah rasa macam takut. Tapi penulis tu macam tak apalah, tak kisah pun. Jadi penulis tu masih meneruskan niatnya untuk mengenakan rakan-rakannya. Jadi penulis tu pun tulis perkataan love you dekat bahagian bawah perkataan peluang kedua tu. Jadi penulis pun keluar daripada bilik air. Ada salah seorang rakan penulis ni pun nak masuk ke dalam bilik air tu untuk membersihkan diri lah. Tetapi secara tiba-tiba rakan penulis ni menjerit dengan tapi penulis ni bertanya kepada penulis sama ada penulis ke yang menulis perkataan peluang kedua di depan cermin tersebut. Penulis macam pelik sebab bukan peluang kedua yang penulis ni tulis, malah perkataan love you yang penulis ni tulis, tetapi perkataan love you yang penulis ni dah lakar dekat cermin tu hilang secara tiba-tiba. Dan perkataan yang hanya terdapat dekat cermin tu hanyalah perkataan peluang kedua sahaja. Penulis pada waktu tu tak nak menakutkan rakan-rakannya, jadi penulis hanya cakap yang dia yang tulis peluang kedua tu dekat cermin tu disebabkan saja nak mengenakan rakan-rakan yang lain. Jadi pada waktu mereka ni nak tidur, secara tiba-tiba penulis ni terdengar satu bunyi hempasan pintu yang agak kuat. Memang kuat sangat-sangat, dan pada waktu tu penulis macam terkejut. Tetapi apabila penulis toleh kiri kanan, rakan-rakan penulis ni seperti macam tak dengar apa-apa langsung, macam tak ada bunyi langsung. Jadi tentu penulis rasa macam mungkin jiran sebelah bilik penulis tengah bergaduh ke apa ke, macam penulis tak nak ambil part langsung lah. Jadi penulis tentu pun macam terbiarkan je dan nak sambung tidur. Tetapi secara tiba-tiba TV di hotel tersebut terbuka secara sendirinya. Tetapi pada keadaan yang sama, penulis baru teringat yang remote TV tu memang berada di sebelah penulis. Tapi penulis ni macam nak husnuzon, penulis fikir macam mungkin dia yang tertekan remote TV tu. Penulis terus tutup TV tu dan dia membaca ayat-ayat suci supaya tak ada sebarang gangguan. Dan pada keesokan paginya, penulis ni pun terus check out daripada hotel tersebut dan baru saja masuk ke dalam kereta. Secara tiba-tiba penulis baru perasan yang handphone penulis ni tertinggal di bilik hotel yang mereka diami semalam tu lah. Penulis dengan rasa berhati, penulis rasa macam penulis sebenarnya tak nak balik lagi dekat bilik tu sebab penulis rasa macam tak sedar hati nak naik dekat bilik tu. Tapi penulis tentu tak nak suruh rakan-rakan dia teman. Penulis pun pergi je dekat kaunter tu, dekat resepsionis tu, minta balik semula kunci untuk masuk ke bilik sebab nak ambil handphone yang tertinggal. Sebab tu penulis masuk saja dalam bilik, penulis ternampak something tapi penulis hanya nampak dalam sekali imbas je. Jadi pada waktu tu penulis terus capai phone dan terus lari keluar sebab penulis tak nak tengok pun benda tu. Dan apabila penulis sampai saja dekat kaunter hotel tu, penulis terus tanya dekat orang yang menjaga kaunter hotel tersebut lah sama ada sebelum mereka duduk dekat bilik tu ada tak orang lain yang pernah duduk dekat bilik tersebut. Dan agak menandakan jawapannya bila mereka adalah orang yang pertama yang duduk dekat bilik tersebut selepas pengumuman PKPP dan juga selepas pengumuman bahawa kas daerah dan lintas mesti dibenarkan. Maka dia penulis diamkan saja dan sampai ke hari ini penulis memang tak bercerita langsung dekat rakan-rakan itu sebab tak nak bagi rakan-rakan dia takut, dan second penulis rasa better biar penulis simpan sendiri. Itu je untuk kisah yang kedua ni. So untuk kisah yang ketiga ni ialah pengalaman Aisyah sendiri. Waktu ni sehari selepas PKPP ni diumumkan oleh Perdana Menteri, jadi pada waktu tu ada makan-makan dekat rumah Makcik Aisyah tau, dekat Taman Lempeng. And untuk pengetahuan korang, ada satu jalan ni which is jalan ni menghubungkan siapa yang duduk dekat Pasir Gudang pasti tahu kot jalan Mesti Damai ni, which is jalan ni ialah jalan shortcut untuk pergi ke Taman Lempeng, Taman Sri Alam. So bila pada waktu petang sampailah pukul 10 malam macam tu, memang banyak je kenderaan lalu kat situ. Tapi selepas saja pukul 10 malam, pukul 11 malam ke atas tu memang dah tak ada orang lagi lalu dekat jalan tersebut lah. Jadi pada waktu tu masa Aisyah dan Ibu Aisyah ni nak pergi ke rumah Makcik Aisyah dekat Taman Lempeng tu, kita orang lalu jalan tu pada pukul 7 lebih macam tu. And time tu memang ada je kenderaan. Tepat pada pukul 11 lebih macam tu, kita orang semua siap untuk pulang. Jadi pada waktu biasanya kita orang ni selalu lalu dekat jalan lagi satu tau, bukan jalan shortcut ni. Sebab bila dah pukul 10 malam, dah ke 11 malam macam tu, memang kita orang tak berani nak lalu jalan tu. Sebab jalan tu memang jalan yang cakap memang jalan tu sungguh
ada je rumah-rumah dekat situ. Tapi selain rumah, ada je hutan-hutan dekat situ. Jadi jarang orang lalu dekat situ. Kalau dah pukul 10, pukul 11 itu jarang orang dekat situ. Tapi time tu pukul 11.30 kalau tak silap Aisyah. Ibu Aisyah ni saya tiba dulu macam tanya nak tak kalau kita try lalu jalan shortcut tu. Okey je Aisyah macam dia lalu je lah jalan tu. Mungkin sebab nak bagi 11.30 malam. Mungkin sebab PKP ni pun dah dilaksanakan kan. Jadi mesti ada je orang akan lalu jalan tu. Jadi bila kita orang lalu kat jalan tu memang masa dekat area mana tak ingat masa dengan kenderaan lagi. Dan bila masuk je area Nusa Damai, which is dekat situ memang dah ada hutan-hutan yang memang dah pokok-pokok semua tu memang dah tak ada kenderaan tau. Tapi time tu satu part ni which is Aisyah memang marah sangat-sangat time tu sebab ada satu kereta, Aisyah ingat ni kereta tu kereta Mira, dia dekat belakang kereta kita orang tau. Dia high beam kita orang macam tu je. And Aisyah time tu macam ayat Aisyah yang Aisyah ingat macam ni. Lu rasa kereta tu high beam. Kalau rasa nak laju, nak cepat, lalu je lah. Potong je lah kereta kita, tak payah high beam. Time tu Aisyah marah sangat-sangat. Tersangatlah marah time tu. Tapi time tu apa yang Aisyah cakap, dia hanya balas, biarlah Aisyah. Kan balas macam tu je. Mungkin time tu Aisyah rasa lain tau. Tapi time tu Aisyah tak rasa lain. Apa yang Aisyah ingat time tu keadaan kereta tu ialah kereta merah warna silver. Aisyah nampak warna silver, baik mana nampak warna putih. Aisyah tak tahu maksudnya betul. So macam kita kisah lah. Tapi yang kita nak tahu tu memang kereta merah. Jadi waktu tu malam tu pukul 12 lebih macam tu, pukul 12 tepat macam tu kita orang dah sampai rumah. Kita orang pun bersih-bersihkan badan semua. Waktu tu memang tak ada apa-apa pun kejadian pelik berlaku. Tapi Aisyah sejenis yang suka tidur lambat. Tepat pukul 12 lebih macam tu kot Aisyah pun dah duduk kat katil, dah barang kat katil semua. So tiba-tiba Aisyah macam dengar bunyi ketukan dekat tingkap. Okay, kalau korang nak tahu, sebelah tingkap Aisyah ni ialah dapur. Jadi caput nak ketuk tingkap. Tapi time tu memang tak dengar bunyi pintu dapur tu macam ada orang tarik untuk duduk, untuk makan ke apa ke. Ni time tu Aisyah macam pelik ni. Bila Aisyah dengar dekat tingkap ni tak ada orang pun. Mak Aisyah ni pergi makan, pergi minum susu tu dalam keadaan yang bergelap-gelap gelita dekat dapur. Betul tak? Kalau korang rasa pelik kan. Kalau mak korang macam tu, korang rasa macam takkan mak aku buat macam tu kan. Sebab mak mesti kita tahu kan. Tapi pada waktu tu Aisyah macam dah pelik dah. Lepas tu Aisyah macam saja je buka pintu bilik Aisyah ni dan dengar lah nak tengok sama ada mak Aisyah ni tengah tidur ke, tengah makan ke apa ke. Bila tengok, bila buka memang pintu bilik ibu memang dah tertutup lah. Memang tutup, memang bila Aisyah buka pintu bilik ibu tu memang ibu ni tengah tidur lah kan. Jadi waktu tu Aisyah macam dah rasa lah dah nak tidur time tu tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi ketukan di bahagian ceiling ni tau. Time tu Aisyah dah rasa pelik macam siapa boleh balik ketuk malam lagi pada keesokan paginya. Aisyah pun cerita kat ibu. Ibu rupanya bukan Aisyah dia mengalami kejadian macam tu. Cuma apa yang ibu alami time tu ibu cakap dia memang tak, ibu memang cakap dia rasa tak sedap hati. Dia memang tak tidur. Cousin Aisyah datang. So kita pun cerita kat cousin Aisyah tu lah. Jadi cousin Aisyah cakap time tu mungkin salah Aisyah juga sebab macam tu menegur dan marah benda Allah tu kan. Jadi pada waktu tu cousin cakap mungkin kereta tu nak bagi tahu ada something kat atas kereta kita. Tapi bila fikir balik, bila kita fikir baru kita macam baru teringat satu kejadian ni, which is lepas si Aisyah marah kereta tu high beam. Ada satu orang ada buat nak masuk ke area Nusa Damai tu, kat jalan Nusa Damai tu, kereta tu hilang benda tu. Rupanya kalau kita macam fikir mungkin kereta tu sebenarnya yang tak ada, yang tak wujud. Tapi mungkin kereta tu nak bagi tahu something, sebab tu dia high beam. And time tu Aisyah pergi marah pula kereta tu. Jadi mungkin dia marah kat Aisyah balik lah. So pengajaran kat sini, korang janganlah sesekali menegur benda-benda macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu tau sebenarnya benda tu wujud ataupun tak. Macam Aisyah ni, Aisyah jujur, ada Aisyah mengaku Aisyah seorang yang sangat jenis yang sangat suka menegur. Tu je cerita Aisyah untuk kali ni. So bagi Aisyah, setiap orang ada kisah seram dia sendiri sewaktu PKP, PKPB dan PKPP. So see you in the next video. Assalamualaikum.